Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kami Abdul Bari bin Awang dan saya Muhammad Muiz bin Abdullah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM, pada The International Postgraduate Conference on Islamic Studies IPSIS kali ini akan membentangkan satu kertas kerja yang sangat penting yang bertajuk Isu Percukaian Selepas Meninggal Dunia dalam Proses Pentadbiran Pusaka khususnya di Malaysia. Untuk makluman para penonton dan hadirin sekalian, isu ini merupakan satu isu yang penting dan menjadi polemik yang turut dibahaskan dan disebutkan di dada-dada akhbar dan juga di kalangan para sarjana. Isu cukai adalah satu isu yang bukan hanya terkait kepada pihak kerajaan, tapi dia juga adalah terkait daripada sudut syariahnya. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi sesuatu harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tidak boleh dibahagikan terus kepada pihak waris, melainkan sekiranya wasiat itu telah terlaksana ataupun si mati itu meninggalkan hutang, maka hutang tersebut wajib dibayar, sama ada hutang itu sesama makhluk ataupun hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmizi menyebutkan roh seorang mukmin akan tergantung disebabkan hutangnya. Kan? Jadi bagaimanakah sekiranya hutang itu adalah satu hutang jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sikit, maka menjadi tanggungjawab kepada waris-waris untuk menyelesaikan agar si mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sejahtera. Justru artikel ini akan membincangkan satu isu berkenaan dengan cukai tertunggak yang sepatutnya dijelaskan oleh si mati sewaktu hayatnya, namun apakah daya tidak mampu diselesaikan dan bebanan hutang ini terpaksa ditanggung oleh waris. Dan ini selaras dengan Seksyen 74 dan juga Seksyen 106 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang akan penulis bahaskan sebentar lagi. Kajian ini menggunakan Kajian ini adalah satu bentuk kualitatif yang mana penulis akan meneliti pandangan para fuqaha untuk menilai hukum pelaksanaan cukai, kemudian meneliti artikel jurnal dan Akta Cukai Pendapatan 1967 dan juga Keratan Akbar dan juga laman sesawang, khususnya melibatkan laman sesawang ataupun laman web rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu salah satu agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan di Malaysia untuk mengutik cukai kepada rakyat di Malaysia. Hasil pendapatan. Penulis menemukan terdapat dua seksyen yang khusus menyebutkan isu berkenaan dengan cukai tertunggak yang ditinggalkan oleh si mati. Sebagai contoh, dalam Seksyen 74 ada disebutkan sekiranya seseorang meninggal dunia pada tahun asas untuk satu tahun taksiran, pelaksanaannya hendaklah ditaksir dan dikenakan cukai untuk tahun taksiran tersebut. Ini bermaksud, walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, tetapi sekiranya ada cukai yang layak untuk tahun tersebut, maka wajib dibayar kepada pihak kerajaan. Seterusnya dalam Seksyen 106 disebutkan secara jelas cukai yang perlu dibayar dan kena dibayar dapat dipulihkan oleh kerajaan melalui prosiding sivil sebagai hutang yang harus dibayar kepada pihak kerajaan. Ini bermaksud sekiranya pihak waris gagal untuk melunaskan hutang si mati, maka pihak waris boleh dikenakan saman ataupun tindakan mahkamah. Ini adalah dua seksyen yang khusus menyebutkan bagaimana pihak waris boleh dikenakan tindakan dan juga hutang tersebut, yakni hutang cukai tertunggak wajib dilaksanakan. Disebutkan bahawa sekitar 20 sehingga 30% hasil cukai di Malaysia ini digunakan bagi tujuan manfaat rakyat Malaysia, termasuklah pembaikan jalan, manfaat ekonomi, kestabilan negara, hasil daripada kutipan cukai di Malaysia. Apa yang membuatkan pihak kerajaan begitu bersungguh-sungguh untuk mengejar cukai, termasuklah cukai tertunggak, seperti mana penulis nyatakan,
sebentar tadi. Namun demikian, bermula daripada sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022, dianggarkan jumlah cukai ataupun kes cukai tertunggak melibatkan si mati yang tidak dikutip melebihi 30,000 kes. Bahkan jumlah ratusan juta yang masih lagi belum dibayar oleh pihak si mati kepada pihak kerajaan. Ini menunjukkan satu jumlah yang besar yang menjadi isu di pihak kerajaan dan juga pihak waris yang terlibat. Seterusnya, apakah pandangan para fuqaha mengenai hukum membayar cukai? Di sana terdapat dua pandangan di kalangan para fuqaha. Al-Imam Asy-Syatibi, Ibnu Abidin Al-Ghazali, Abu Zarah, Mahmud Syahtu, Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh menyebutkan bahawa cukai boleh dikutip oleh pihak kerajaan ke atas rakyat. Dan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-106 juga turut menyebutkan secara terperinci bahawa cukai adalah berdasarkan kepada konsep siasah syar'iyah yang boleh dikenakan ke atas rakyat dengan syarat cukai tersebut mestilah untuk maslahah ataupun kebaikan rakyat dan bukan digunakan untuk ke atas jalan yang tidak syar'i. Dan di sana ada satu kata-kata yang masyhur oleh Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahawa tidak syak lagi di sisi kami tentang keharusan cukai dan juga kemaslahatannya di negara Andalus pada zaman kita ini kerana keperluan yang mendesak kelemahan institusi Baitul Mal. Namun kadar cukai tersebut adalah terserah kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menentukannya. Oleh kerana itu, kita melihat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, hukum berkenaan dengan zakat disebutkan secara terperinci, namun perbahasan mengenai cukai diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sama ada untuk meletakkan beberapa kadar yang difikirkan wajar dan ia adalah bergantung sepenuhnya kepada maslahah negara tersebut dan juga kebijaksanaan pemerintah. Oleh kerana itu, baginda Nabi SAW juga menyebutkan inna fil mali lahaqqan siwa az-zakah. Sesungguhnya pada harta itu ada hak yang lain selain daripada zakat. Ini termasuklah dalam urusan percukaian harta. Dan golongan yang kedua yang tidak membenarkan mengatakan bahawa cukai tidak dibenarkan disebabkan ia adalah diambil secara paksaan. Jadi berdasarkan dua situasi ini, dua ataupun dua pendapat ini, para fuqaha ataupun para mufti di Malaysia juga berbeza pendapat. Sebagai contoh, Kerajaan Akbar yang telah menerbitkan kenyataan Mufti Pulau Pinang mengatakan bahawa kerajaan atau ulil amri diharuskan memungut cukai ke atas rakyat. Ini termasuklah cukai yang tertunggak dan dikutip ke atas waris-waris si mati. Dan dia berbeza di Mufti Pahang yang tidak bersetuju yang mengatakan bahawa cukai tidak boleh dikenakan. Jadi Mufti Pahang menyebutkan ia bukan hukum syarak, bukan satu syariat, ia hanya tuntutan kerajaan. Cukai tertunggak apabila seseorang meninggal dunia tidak perlu dikenakan bayaran balik, begitu juga ke atas warisnya. Berdasarkan perbezaan pandangan dua mufti, yakni Mufti Pulau Pinang dan Mufti Pahang ini, jadi penulis percaya di sana pastinya terdapat cabaran ataupun kekangan yang berlaku sehingga menimbulkan perbezaan di kalangan para mufti. Sebagai contoh, cabaran kepada pihak waris. Jadi bagaimana waris yang tidak berkemampuan untuk melangsaikan hutang si mati? Jadi penulis menetangkan sekiranya harta pusaka yang ditinggalkan si mati contohnya adalah wang tunai berjumlah RM30,000. Dalam masa yang sama meninggalkan hutang LHDN RM10,000. Sebuah kereta bernilai RM60,000. Sebuah motosikal berharga RM5,000 dan sebidang tanah RM100,000. Jadi dalam situasi sebagai contoh si mati meninggalkan seorang isteri dan dua anak perempuan, maka si isteri akan mendapat 1/8 bahagian dan anak perempuan akan mendapat 2/3 bahagian. Dan di dalam jadual ini ada dinyatakan contoh bagaimana RM20,000 ini adalah setelah mana ditolak hutang LHDN dan dibahagikan di kalangan waris. Begitu juga dengan kereta, motosikal dan sebidang tanah. Dan perlu diingat apabila waris si mati itu tidak mempunyai waris asabah yang lain, maka Baitul Mal lah ketika itu yang akan mewarisi bahagian baki harta tersebut. Dan
Tulisan yang berwarna merah ini adalah bahagian yang akan diwarisi oleh Baitul Mal dan jumlahnya adalah hampir kepada RM38,000. Jadi sudah tentu jumlah inilah jumlah yang besar. Bagaimana waris untuk dalam masa yang sama telah menolak hutang LHDN dan dilangsaikan, kemudian dalam masa yang sama perlu membayar cash kepada pihak Baitul Mal. Jadi cabaran inilah yang perlu diperhalusi dan barangkali cabaran inilah yang menimbulkan pertikaian ataupun perbezaan pendapat di kalangan para mufti. Sebagai kesimpulan daripada hasil kajian ini, penulis tidak menafikan bahawa cukai menyumpulkan satu kewajipan yang perlu dilaksanakan dan perlu dibayar kepada pihak kerajaan. Ini selaras dengan Seksyen 74 dan Seksyen 106 Akta Cukai Pendapatan, dan ini juga bertepatan dengan keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke-106. Dan cukai yang dikenakan ini adalah termasuk dalam kaedah masalah al-murusalah. Namun, polemik yang timbul seperti mana penulis bincangkan sebentar tadi, bebanan hutang terpaksa ditanggung oleh waris mati, terutama sekiranya waris-waris mati itu adalah daripada kalangan golongan yang susah. Justru kajian ini mendatangkan 4 cadangan ataupun solusi kepada masalah ini. Pertama, semakan semula jumlah pelepasan cukai. Pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberi pelepasan dengan kadar yang sewajarnya. Yang kedua, pemberian rebate ataupun diskaun kepada waris-waris si mati. Yang ketiga, menyediakan skim perlindungan takaful, iaitu si mati sewaktu hayatnya mungkin boleh mencarum. Kemudian apabila meninggal dunia, sekiranya meninggalkan hutang, maka pampasan tersebut boleh dibayar kepada pihak kerajaan, dan ini pastinya akan meringankan waris yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pihak waris dibenarkan untuk membuat bayaran secara berkala kepada pihak kerajaan. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.